Hari ini 6 Oktober 2021 dan selepas ni Yati akan bersama anda untuk Aspirasi 10.1. Bersama dengan Yati kita ada rancangan Rahmatan Lil Alamin bersama dengan Fadil Ustaz Rushdi Ramli Al-Jauhari. Tajuknya Yati suruh simpan dulu, kejap lagi Yati beritahu. Dia dah pandai rahsia. Tak apalah Yati, teruskan kan? Selamat bertugas. Dan untuk anda pagi, kita jumpa esok ya, insyaAllah. Sehingga itu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rancangan Bual Bicara itu tadi telah dibawakan khas kepada anda oleh Majlis Agama Islam Selangor. Ustaz, ibu saya baru meninggal dunia. Macam mana saya nak buat kiraan pembahagian harta pusaka ibu saya ya Ustaz? Mudah je puan. Sekarang ni MAIS ada menyediakan kalkulator e-faraid. Layari saja www.mais.gov.my. Kemudian puan masukkan maklumat yang diperlukan. Sistem ini akan menunjukkan kiraan pembahagian secara faraid dan carta waris-waris yang berhak. Wah, mudahnya Ustaz. Rancang dan uruskan harta anda di MAIS. Layari www.mais.gov.my atau hubungi 03 5514 3773 atau 3772 untuk keterangan lanjut. Hiburan mendidik jiwa hanya yang terbaik di IKIM, Inspirasi Inforia Islami. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Bersama saya Ahmad Nasri Muhammad Yusof dalam berita IKIM. Kementerian Pendidikan, Perbadanan Ekonomi Digital Malaysia (MDEC) dan Universiti Kebangsaan Malaysia (UKM) mengumumkan kerjasama strategik untuk mewujudkan program Innovator Digital atau DIP, iaitu program pendidikan menengah pertama Malaysia untuk inovator muda berbakat. Menurut Menteri Kanan Pendidikan, Datuk Dr. Razi Jidin, mereka yang terlibat akan menjadi sebahagian daripada Pusat Genius Pintar Negara UKM dan akan memberi tumpuan kepada teknologi digital, keusahawanan dan kurikulum pembelajaran berasaskan projek. Ketika merasmikan DIP yang berlangsung secara maya, Datuk Dr. Razi turut berkata dengan pelaksanaan DIP, ia bakal mempercepatkan lagi proses melahirkan lebih banyak inovator yang sedia untuk memanfaatkan ABCD teknologi digital untuk Malaysia seperti kecerdasan buatan AI, blockchain, pengkomputeran awan dan sains data. Tema Akademia Diperkasa Digitalisasi di Budaya yang diangkat sempena sambutan Hari Akademia Kebangsaan pada tahun ini memberikan penekanan kepada usaha memperkasakan agenda pendigitalan pendidikan tinggi negara dalam menepani persekitaran norma baharu. Sehubungan itu, Menteri Pengajian Tinggi Datuk Seri Dr. Nuraini Ahmad berkata, tempoh krisis dan pemulihan berpanjangan memerlukan setiap pihak untuk mencari jalan penyelesaian lebih kreatif dan inovatif bagi memastikan kelestarian institusi pendidikan tinggi terpelihara. Selain itu, ujar beliau, sistem pendidikan negara sedang mengalami transformasi dengan kaedah pengajaran dan pembelajaran PDP tidak lagi berasaskan dimensi fizikal atau place-based semata-mata, tetapi dihubungkan dengan pantas menerusi rangkaian perkhidmatan pendidikan sama ada pada peringkat nasional ataupun global. Akhir sekali, pihak pengurusan Hospital Sibu Sarawak memohon agar jururawat kontrak yang bertugas di hospital berkenaan terus dikekalkan sehingga 31 Disember ini dalam usaha menangani masalah kekurangan petugas untuk menangani wabak COVID-19. Pengarahnya Dr. T. Nantakuma berkata, setakat ini 53 orang petugas hospital dijangkiti COVID-19 dan dikuarantin selain ada bercuti sakit atau cuti bersalin menyebabkan hospital berkenaan menghadapi masalah tenaga kerja, namun masalah berkenaan dapat dikurangkan dengan mengekalkan jururawat kontrak terbabit. Sekian sahaja berita IKIM untuk edisi 10 pagi ini. Berita seterusnya akan ke udara pada pukul 12 tengah hari nanti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan teruskan kesetiaan anda bersama IKIM Inspirasi Inforia Islami. Laporan berita tadi dari sumber bernama Kapsul Masa. Pada 6 Mei dalam tahun 2016,
Program Semarak Jawi dan Pelancaran Program Majalah dalam kelas Dewan Bahasa dan Pustaka DBP telah disempurnakan oleh Duli Yang Maha Mulia Tuanku Said Faizuddin Putra Jamalul Lain di Masjid Alwi Raja Muda Perlis di Kangar, Perlis. Program ini dianjurkan oleh Jabatan Mufti Negeri Perlis sempena Perkampungan Sunnah Siri ketiga yang disertai 240 guru dari seluruh Perlis. Pada majlis yang sama, pihak DBP turut menyumbang koleksi buku-buku terbitannya kepada 5 buah sekolah menengah dan 5 buah sekolah rendah terpilih. Sumbangan buku ini adalah sempena program Hijrah Minda Majlis Agama Islam dan Adat Istiadat Melayu Perlis bilangan ke-10 bagi tahun 2016 yang menjadi salah satu aktiviti Perkampungan Sunnah Siri ketiga ini. Terdahulu, Raja Muda berkenan mengagihkan zakat MAIPS kepada 30 asnaf terpilih sebelum berangkat meninjau gerai-gerai jualan di sekitar masjid. Petikan fakta ini disediakan oleh Seksyen Dokumentasi dan Penerbitan Arkib Negara Malaysia. Sertai peraduan inspirasi negaraku di platform Instagram ikim.my dan Facebook Ikim FM bermula 15 September hingga 16 Oktober 2021. Kongsikan video kenangan indah anda di tempat-tempat menarik yang melambangkan keunikan Malaysia, budaya dan warisan negara. Jangan lupa sertakan tanda pagar Ikim Inspirasi Negaraku. Rebut peluang menangi hadiah eksklusif berupa baucer pemeriksaan kesihatan, sumbangan Hospital Pakar Al-Islam, Hospital Mesra Ibadah, produk istimewa dari Azima Care, Meshu dan Marvel Care. Untuk maklumat lanjut, layari www.ikim.my. Ayuh keluarga Malaysia, kita bulatkan tekad dan bersatu hati untuk terus memelihara serta mempertahankan kedaulatan negara. Sebagai keluarga Malaysia yang besar, kita harus bertoleransi dalam semua perkara. Hormat menghormati serta mengekalkan perpaduan rakyat yang berbilang kaum, agama dan bangsa serta integrasi nasional silang budaya adalah tunjang kekuatan kita sebagai sebuah negara bangsa yang berjaya. Umpama selembar benang dikait, ditenun dan dijalin, akhirnya menjadi kain yang sempurna indah. Allahumma salli ala Muhammad tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil ajsadi wa shifaiha wa nuril absari wa jilaiha. Allahumma salli ala Muhammad tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil ajsadi wa shifaiha wa nuril absari wa jilaiha. Allahumma salli ala Muhammad tibbil qulubi wa dawaiha وعافية الأجساد وشفائها ونور الأبصار وجلائها وعلى آله وصحبه وبارك وسلم.
Semua pendengar dijemput untuk menyertai satu kaji selidik yang dijalankan oleh Radio IKIM. Tempoh kaji selidik ini sehingga 24 Oktober 2021. Caranya mudah sahaja. Layari laman web www.ikim.my/kaji selidik dan jawab semua soalan yang dikemukakan. Menariknya juga, pendengar yang bertuah akan menerima t-shirt eksklusif Radio IKIM. Jadi tunggu apa lagi? Kunjungi segera laman web www.ikim.my/kaji selidik. Selami ilmu untuk kehidupan kita seharian bersama Nur Hayati Paradi di Aspirasi 10.1. IKIM, Inspirasi Inforia Islami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dimulakan dengan lafaz suci Bismillahirrahmanirrahim. Selawat dan salam buat Rasul junjungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Selamat pagi. Salam aspirasi untuk semua sahabat pendengar Radio Institut Kefahaman Islam Malaysia. Alhamdulillah, waktu ini kembali saya Nur Hayati Paradi bersiaran untuk bersama dengan sahabat pendengar ada pukul 10.10 pagi. Saya suka sangat pukul 10.10 sebab apa? Kalau kita gunakan jam analog kan, jam yang biasa yang dulu tu kan, yang ada jari jam dan jari minit tu, bila kata 10.10 tu dia akan membentuk tanda senyum macam tu kan. Jadi saya sangat suka pukul 10.10 ni, masya-Allah. Dan waktu ni bersiaran bersama dengan Yati untuk perkongsian aspirasi edisi Rabu yang positif. Insya-Allah sama-sama kita layari hari kita dengan penuh positif dan moga-moga ada keberkatan pada setiap waktu dan setiap saat yang kita lalui pada hari ini, insya-Allah. Apapun ucapkan terima kasih terlebih dahulu untuk rakan-rakan Warna Pagi sebentar tadi, Hazwan Syah, Sufian Amrin dan juga kepada penerbit mereka Puan Haji Mazlina Ismail untuk perkongsian di Warna Pagi. Dan bersama dengan Yati, insya-Allah 3 jam bakal kita manfaatkan dengan perkongsian-perkongsian menarik, insya-Allah, yang mana kita akan mulakan kejap lagi menerusi rancangan Rahmatan lil Alamin bersama dengan Ustaz Rusdi Ramli Al-Jawhari untuk perkongsian rasional di sebalik sunnah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau minggu lepas kita belajar tentang sunnah yang dah dijadikan adat dalam masyarakat kita, tapinya bila dah dijadikan adat, dia hanya tinggal sebagai adat sahaja. Ditinggalkan sunnah tersebut. Orang dah tak rasa itu sebagai sunnah, tapinya sebagai adat semata-mata. Jadinya untuk minggu ini agak-agak apa yang bakal Ustaz kongsikan? Kalau tadi Hazwan kata Yati akan bagi tahu, kita bagi rahsia, nak tak Aci tak? Okey, kita nak minta Ustaz yang umumkan sendiri apa tajuk yang bakal kita kongsikan. Dan untuk anda rakan pendengar, jangan ke mana-mana, teruskan kesetiaan bersama dengan Yati. Dan juga menarik hari ini Rahmatan Alamin untuk anda ikuti daripada awal sampai akhir. InsyaAllah kita akan kongsikan di FB IKIM FM, YouTube channel IKIM dan juga pastinya di Radio Institut Kefahaman Islam Malaysia. Sebelum kita dengar suara Ustaz Rusdi Ramli Al-Jawhari, kita dengarkan lebih dahulu suara Ustaz Muhammad Abdul Alamin dengan Ya Sayyidi. Tentunya hanya di IKIM, Inspirasi Inforia Islami. Allah
المخلص اللهم صل على محمد سيد المخلص اللهم صل على محمد سيد الشافع اللهم صل على محمد سيد الرافع اللهم صل على محمد سيد الإيمان اللهم صل على محمد سيد الأنام اللهم صل على محمد سيد المؤمنين اللهم صل على محمد سيد المحسنين اللهم صل على محمد سيد الأعلى اللهم صل على محمد سيد الفضلاء وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. Sesungguhnya orang-orang yang bersedekah baik laki-laki maupun perempuan dan meminjamkan kepada Allah pinjaman yang baik, nescaya akan dilipat gandakan ganjarannya kepada mereka dan bagi mereka pahala yang banyak. Surah Al-Hadid ayat 18. Wakaf pembangunan kompleks Mahat Tahfiz Al-Quran Lembah Pergau dan asrama anak-anak yatim. Wakaf untuk satu lot hanya RM100. Untuk maklumat lanjut hubungi 014-530-5331, 014-530-5331 atau layari Facebook Madrasah Tahfiz Lembah Pergau. Sedap ni nasi ni. Beras jenis apa awak masak ni, Alia? Panjang, lembut dan berderai. Harum pula tu. Beras Mogul Basmati Faiza, Mak. Bukankah beras Mogul Basmati Faiza ni sesuai untuk dibuat nasi biryani dan nasi Arab aja? Beras Mogul Basmati Faiza ni kalau buat nasi putih biasa makan hari-hari pun sedap. Tengok tu. Cucu-cucu nenek berselera sungguh makan. Pandai mak kamu pilih beras Mogul Basmati Faiza ya. Hidangkan beras Mogul Basmati Faiza untuk keluarga tersayang anda. Ingat beras basmati, ingat beras basmati Faiza. Buku baru bertajuk Literasi Kewangan Islam di Malaysia akan tiba tidak lama lagi. Literasi kewangan merupakan cabang pengetahuan yang boleh membantu orang Islam dalam mencapai matlamat penjagaan harta yang digariskan oleh Doktrin Maqasid Asy-Syariah. Karya ini mengetengahkan literasi kewangan Islam sebagai tema utama yang mengupas 4 perkara iaitu: pertama, literasi kewangan menurut Al-Quran dan As-Sunnah; kedua, peranan dan kepentingan literasi kewangan Islam; ketiga, dimensi dan instrumen pengukuran literasi kewangan Islam; dan keempat, kajian AKPK tentang tahap literasi kewangan dalam kalangan pekerja dewasa di Malaysia. Berdasarkan kupasan buku ini, wujud gesaan untuk meningkatkan kefahaman tentang literasi kewangan Islam dalam kalangan umat Islam di Malaysia. Dengan harga RM35, 100 tempahan pertama akan mendapat versi e-buku secara percuma. Dapatkan sekarang dengan cara WhatsApp di 019-992-2902 atau 018-353-0746 sekarang. Ayo sertai kempen Jom Menyumbang RM50 demi pembebasan Masjid Al-Aqsa dan Palestin. Hubungi kami 0389267019 dan layari Facebook Aman Palestin. Dengan roh, dengan darah, kami berkorban untukmu ya Aqsa. Anda mahukan kaedah-kaedah terbaik dalam menguruskan harta anda? Anda mahu dibimbing untuk menyediakan dokumentasi wasiat? Anda mahukan panduan penyediaan dokumentasi hibah? Anda mahu dibimbing bagaimana melalui prosedur-prosedur pusaka? Anda mahu tahu perkara yang perlu dibuat dan perkara yang harus dielakkan dalam penyediaan dokumentasi pengurusan harta? Anda inginkan panduan penting dalam tuntutan harta sepencarian? Dan adakah anda mahu manual pengurusan harta yang boleh membantu anda nanti? Hadir Harta Keluarga Islam Siri 2021 pada 1 dan 2 November 2021. Anjuran Institut Kefahaman Islam Malaysia IKIM. Kami akan sediakan manual dan masa perbincangan yang lebih panjang. Yuran hanya RM300 untuk 2 hari. Daftar di talian 03-6204-6325 pada atau sebelum 25 Oktober 2021.
Kisahnya ada 2 orang anak kembar, dua-dua lelaki. Bila nak makan, seorang suka nasi goreng kampung, seorang lagi suka nasi goreng ayam. Bila nak main, seorang suka basikal, seorang lagi suka skuter. Bila nak tidur, seorang suka bantal tinggi, seorang lagi tidur tak pakai bantal. Ayahnya pula ikutkan jelah perangai anak-anak ni sampailah mereka dewasa. Dua-dua pandai berniaga, seorang berniaga offline, seorang lagi berniaga online. Jadi ayahnya hadiahkan mereka pakej berkembar IKIM. Dua-dua ada iklan radio dan iklan media. Senang, dua-dua dapat harga berpatutan. Jom kembangkan lagi perniagaan anda dengan memasarkan produk dan perkhidmatan anda di platform media sosial dan radio IKIM dengan harga berbaloi. Info lanjut hubungi 017-345-2564 atau 012-686-9236. Tarikh tutup permohonan iklan adalah pada setiap 16 hari bulan pada setiap bulan. Tawassalna bi bismillah wa bil hadi rasulillah. Tawassalna bi bismillah wa bil hadi rasulillah wa kulli arifin billah wa ahlillah ya Allah wa kulli arifin billah wa ahlillah ya Allah ya Allah syumusil huda syuyukhil wara nujumin nada ya Allah syumusil huda syuyukhil wara nujumin nada bihim naslamu min kulli adha biqadrillah ya Allah tawassalna bi bismillah wa bil hadi rasulillah tawassalna bi bismillah wa bil hadi rasulillah wa kulli arifin billah wa ahlillah ya Allah wa kulli arifin billah wa ahlillah ya Allah ya Allah syumusil huda syuyukhil wara nujumin nada ya Allah syumusil huda syuyukhil wara nujumin nada bihim naslamu min kulli adha biqadrillah ya Allah Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala Sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, waktu ini kita bersiaran bersama dengan sahabat pendengar menerusi rancangan Rahmatan Lil Alamin untuk bersama dengan sahabat-sahabat. Masya Allah telah pun bersedia di hujung talian. Dah kita up pun di FB IKIM FM untuk perkongsian kita pada hari ini menerusi Rahmatan Lil Alamin. Kita ada Ustaz Rusri Ramli Al-Jawhari perkongsian kita pada hari. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Baik-baik, Alhamdulillah Ustaz. Hari ni kan tadi Ustaz saya rasa macam nak berahsiakan tajuk untuk hari ni. Tapinya sebab kita pun agak dah terlambat, saya umumkan. Hari ni tajuk kita tentang salam bersalaman kan. Jadinya apa antara rasional ataupun apa sebenarnya sunnah yang kita dah jadikan sebagai adat setempat dan dia tinggal sebagai adat semata-mata. Kita dah lupa itu adalah sebahagian daripada sunnah Ustaz. Bila kita sebut tentang salam bersalaman ini, apa yang dimaksudkan dengan salam bersalaman? Bahagian mana yang kata sunnah, macam mana dia boleh jadi adat sahaja tu Ustaz? Silakan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu nastahdihi wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Qala rabbi shrah li sadri
wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli fa amma DJ Yati dan seluruhnya sidang pendengar dan penonton yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian, pertama dan selama-lamanya marilah sama-sama kita merafakkan setinggi kesyukuran pada Allah Subhanahu wa taala kerana kita diizinkan untuk bertemu pada pagi ini. Alhamdulillah, walaupun agak lewat tapi kita dapat bersiaran pada pagi ini. Mudah-mudahan yang kesempatan masa yang singkat ni dapat kita bongkar kembali dan seterusnya menanamkan rasa kecintaan dan kemanisan bila kita mengamalkan sunnah Nabi SAW. Okay. Bermula 3 minggu yang lepas kita dah kita bermula dengan silibus yang baru, iaitu dari sunnah jadi adat. Dari sunnah jadi adat. Sebenarnya perkataan adat ni Yati dan sidang pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala sekalian, dia berasal daripada bahasa Arab al-adah. Adah jadi adat. Adah bermaksud kebiasaan, adat bermaksud tradisi, tradisi budaya. Kan? Jadi kalau kita terjemahkan dari sunnah jadi adah, kalau jadi adah dari sunnah jadi adah bermaksud dari sunnah jadi kebiasaan. Jadi sunnah jadi kebiasaan. Baguslah kan. Sama juga menghayati Nur Hayati. menghayati bukan kita merenung secara mendalam, bukan kita mengamati. Tetapi hayati berasal dari kalimah haya kan. Haya ni maksudnya kehidupan. Jadi kita jadikan sebagai cara hidup kita. Kita jadikan sebagai cara hidup kita. Banyak ayat dalam bahasa Arab. Fatwa. Petua orang Melayu juga berasal dari kalimah fatwa. Besar sebenarnya. Besar. Petua-petua nak potong bawang pun jangan mengalir air mata, ada fatwanya, ada petuanya. Masya Allah. Sebab itu diambil daripada bahasa Arab. Cuma kalau diambil dengan makna yang sebenar, Alhamdulillah. Tapi kalau dah dimaknakan dengan bahasa Melayu, dia hilanglah sedikit dia punya tuntutan daripada kalimah tersebut, insyaAllah. Jadi dari sunnah jadi adat. Minggu lepas kita bicara tentang dari sunnah jadi adat adalah memberi salam. Adalah memberi salam. Bagaimana dia boleh jadi sunnah? Bagaimana dia boleh jadi adat? Sebab masyarakat kita, sunnah yang sepatutnya salam itu adalah, memberi salam itu adalah sunnah. Jadi adat ialah kita hanya memberi salam kepada orang yang kita kenal sahaja. Kan, kita tidak kita tidak yang mengikut tuntutan Nabi SAW, afshus salam, maksudnya sebarkanlah salam. Kita buat suatu macam analogi, kalau kita buka satu kedai yang baru, kita nak beri maklumat pada semua orang yang baru kita baru buka kedai makan yang baru di kawasan tersebut, kita akan sebarkan flyers kita, iklan kita. Tak kira semua kita selit di wiper kereta, kadang-kadang kita masukkan dalam peti surat setiap rumah sebab kita nak sebarkan. Jadi seumpama itulah sebenarnya kita sebarkan salam, bukan hanya kita bertemu dengan orang yang kita kenal saja kita beri salam, tapi orang yang kita tak kenal kita abaikan. Sebab itu daripada sunnah jadi adat. Jadi adat. Okey. Hari ini ada kaitan juga dengan salam, hebatnya masyarakat kita. Yang berjabat tangan juga dipanggil salam. Berjabat tangan pun salam pak cik tu. Salam pak cik tu. Salam. Bukan sekadar ucapan. Salam. Bukan sekadar ucapan. Bermaksud masyarakat kita dia bukan sekadar ucapan yang Assalamualaikum. Dia datang sekali dengan pakejnya salam. Datang sekali package iaitu berjabat tangan. Kalau orang utara kata amin Ustaz. Amin. Amin Amin pak cik tu kan. Okey. Jadi bersalaman ataupun dalam bahasa kamus kita dipanggil berjabat tangan. Berjabat tangan. Okey. Pertama sekali kita bincang tentang adakah dia sunnah, barulah kita bincang tentang bagaimana daripada sunnah jadi adat. Okay. Pertama kalau kita rujuk dalam hadis Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Al-Bara' bin Azib radhiyallahu an, bahawa Nabi SAW bersabda, "Ma min muslimaini yaltaqiyani, okay, fayatasafahani illa ghafara lahuma qabla an yatafarraqa." Yang bermaksud tidaklah dua orang muslim itu yang saling bertemu kemudian saling bersalaman ataupun berjabat tangan illa ghufira lahuma, melainkan diampunkan dosa keduanya qabla ayatafarraqa, sebelum keduanya berpisah. Sebelum keduanya berpisah. Dalam ayat ni dari rasionalnya adalah bila orang yang bertemu, dua orang muslim yang bertemu, kemudian dia berjabat tangan, dia bersalaman,
melainkan Allah ampunkan dosa keduanya sebelum mereka ni berpisah. Masya-Allah. Dengan berjabat tangan, okey, dosanya terampun. Dosanya Allah ampunkan keduanya. Itu yang pertama. Itu dalil pertama lah. Dalil yang kedua, kalau kita rujuk daripada hadis daripada Huzaifah Al-Yamani radhiyallahu an, Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, innamal mu'minu idza laqiyal mu'min, okay, fasallama alaihi, okay, wa akhadha bi yadihi fasafaha tanatharat khatayahuma kama yatanatharu warqis syajar. Kata Nabi SAW, jika seorang mukmin bertemu saudaranya mukmin yang lain, kemudian dia memberi salam kepadanya, fasallama alaihi, memberi salam kepadanya, okey, wa akhadha bi yadihi, dan mengambil tangannya, fasafaha, dan saling berjabat tangan, saling bersalaman, tanatharat khatayahuma, Allah gugurkan dosa-dosa mereka, okay, sebagaimana gugurnya daun-daun dari pohon ataupun dari pokok. Hadis riwayat At-Tabrani. Okay, ini dua. Jadi rupanya bersalaman ini adalah sunnah Nabi SAW. Sunnah Nabi SAW. Sebab itu bila kita bicara tentang bersalaman ni, dia adalah sunnah dan dah jadi adat kita ataupun dah jadi kebiasaan kita ataupun dah masuk dalam masyarakat kita bila kita bertemu. Contohnya Pak Imam dia berselisih dengan orang kampung kan di atas jambatan. Waktu yang orang kampung naik motor, Pak Imam naik kereta. Angkat tangan, Assalamualaikum Pak Imam. Waalaikumsalam. Pak Imam pun buka tingkap, hulu salam. Okey. Dah jadi adat kita, dah jadi kebiasaan kita. Rupanya adat yang kita buat tu adalah sunnah. Adalah sunnah. Sebagaimana hadis yang disebut oleh Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Huzaifah Al-Yamani, bahawa fasallama alaihi, beri salam padanya, wa akhadha bi yadihi, kemudian ambil tangan dia, fasafaha, maksudnya dan berjabat tangan. Jadi rupanya yang package Melayu ambil tu maksudnya bukan sekadar Assalamualaikum, tapi datang sekali dengan bersalaman, berjabat tangan. Musafahah ni maksudnya adalah berjabat tangan dalam bahasa kamus kita, berjabat tangan. Tapi kenapa orang Melayu panggil salam? Kenapa orang Melayu salam? Okey. Kenapa dia panggil ini bersalaman dan salam? Rupanya daripada perkataan salam. Jadi salam tu tak cukup dengan kita, tak cukup dengan Allah SWT kita angkat tangan, tak cukup dengan Allah SWT kita beri salam, Assalamualaikum, dia mesti bersalaman, bersalaman. Kita bincang nanti selepas ni insya-Allah. Kalau sekarang ni waktu Covid tak boleh lah kan? Nak bersalaman, okey kan? Tapi dengan anak, isteri kat rumah lepas solat, salam lah, tak ada masalah kan? Salam lah, ahli keluarga tak masalah. Cuma tak boleh jumpa orang awam di luar, kita bersalaman untuk mengelakkan daripada jangkitan seumpamanya tu insya-Allah. Okey, sebelum kita beristirahat nanti, saya nak bawa satu sejarah bersalaman ni. Siapa yang memulakan sejarah bersalaman ni? Okey. Kalau kita lihat dalam satu kitab yang dihasilkan oleh Imam An-Nawawi, kitab Al-Azkar, memang popular kitab ni. Menurut Imam An-Nawawi, berjabat tangan menjadi kebiasaan orang-orang Yaman di kota suci Mekah dan Madinah. Jadi yang memulakan bersalaman ni adalah orang-orang Yaman. Kemudian baginda SAW menjadikan dia sebagai cara untuk mempereratkan persaudaraan di antara suku-suku Arab. Jadi secara tak langsungnya rupanya salam ini adalah satu cara untuk mempereratkan persaudaraan di kalangan suku-suku Arab atau bangsa kabilah-kabilah Arab. Asalnya orang Yaman yang buat, orang Yaman yang memulakan. Apabila mereka bertemu, mereka bersalaman. Lalu Nabi lihat bahawa amalan ini adalah amalan yang terbaik sebenarnya. Amalan yang boleh menautkan rasa cinta, menautkan rasa rasa ukhuwah yang tinggi di kalangan orang Islam. Jadi Nabi jadikan dia sebagai cara untuk mempereratkan persaudaraan. Jadi sunnahlah. Jadi sunnah. Itulah. Sebab itu kita bincang lepas perkataan salam kan. Salam rupanya dia doa, dan doa itu adalah hadiah yang saling untuk, kata Nabi SAW,
adakah kamu mau aku tunjukkan suatu perkara yang bila kamu lakukan tahabbtum, kamu akan saling berkasih sayang? Kata Nabi SAW, afshus salam bainakum, sebarkanlah salam di antara kamu. Jadi salam itu adalah untuk saling cinta mencintai. Kemudian datang lagi package dengan salam, sekali lagi untuk cinta mencintai. Masya Allah. Sebab itu kita tak boleh biarkan kadang Assalamualaikum, tapi kena bersalaman. InsyaAllah, mudah-mudahan tu. Okay? Wallahualam. Masya Allah, banyaknya dah kita belajar tentang salam, memberi salam. Minggu lepas kita kata memberi salam tu kan, dan juga menjawab salam. Hari ni aktiviti berjabat tangan, bersalaman tu, bersentuhan tu kan. Tapi ada orang tanya, sekarang COVID Ustaz. Ya, sekarang COVID macam mana caranya? Pastinya ada juga cara yang menunjukkan ataupun memberikan tamsilan kepada bersalaman itu sendiri kan. InsyaAllah kita akan kongsikan banyak lagi lepas ini. Untuk anda rakan pendengar yang mana ikuti secara langsung di FB saat ini, tekan butang share. Sama ada di FB IKIM FM ataupun FB Ustaz Rusdi dan Al-Jawhari, tekan butang share supaya lebih ramai lagi faham tentang besarnya hikmah bersalaman itu. Kita akan kongsikan banyak lagi lepas kita berhenti rehat seketika. Kembali selepas ini tentunya hanya di IKIM, Inspirasi Inforia Islami. Radio IKIM memberi anda motivasi terbaik di waktu pagi bersama Pian dan Hazwan di Warna Pagi IKIM. Saya tahu dia salah dan minta maaf, itu 6 hingga 10 pagi. Orang yang pelik, orang yang hina pula adalah dia salah tetapi dia tidak meminta maaf kerana kesombongan, kerana keegoan dia dan seumpamanya. Diiringi dengan lagu-lagu nasyid terbaik di Malaysia. Save me from myself, Allah. Terus setia bersama IKIM, Inspirasi Inforia Islami. Allahumma inni a'udhu bika minal barasi wal junun wal juzami wa min sayyi'il asqam. Allahumma inni a'udhu bika minal barasi wal junun wal juzami wa min sayyi'il asqam. Allahumma inni a'udhu bika minal barasi wal junun wal juzami wa min sayyi'il asqam. Allahumma inni a'udhu bika minal barasi wal junun wal juzami wa min sayyi'il asqam. Ya Allah, ya Tuhanku, aku berlindung kepadamu dari penyakit sopak, gila dan kusta, dan dari segala wabak penyakit yang buruk yang lain. Ya Allah, ya Tuhanku, aku berlindung kepadamu dari penyakit sopak, gila dan kusta, dan dari segala wabak penyakit yang buruk yang lain. Ya Allah, ya Tuhanku, aku berlindung kepadamu dari penyakit sopak, gila dan kusta, dan dari segala wabak penyakit yang buruk yang lain. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Alhamdulillah, waktu ini kita kembali bersiaran bersama dengan sahabat pendengar menerusi rancangan Rahmatan lil Alamin bersama dengan Ustaz Rusdi Ramli Al-Jawhari. Hari ini sama-sama Ustaz kongsikan berkenaan dengan salam bersalaman daripada sunnah dah menjadi adat setempat. Alhamdulillah, dari budaya dah dihidupkan dalam kehidupan mereka kan, sebab mereka menghayati salam itu sendiri. Dan alhamdulillah, cumanya kadang-kadang kita khawatiri ia hanya sekadar budaya tanpa kita faham tentang itu adalah sebahagian daripada sunnah. Ustaz, kita sambung lagi Ustaz perkongsian kita pada hari ini. Silakan. Okey, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Okey, saya nak respon sikit dan sedang pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian tentang soalan bagaimana kita nak bersalaman sekarang ni waktu pandemik, tak boleh nak bersalaman. Okey. Cara yang terbaik. Kadang-kadang kita ni macam-macam cara salam waktu pandemik ni. Ada penumbuk dengan penumbuk. Okay. Ada penumbuk dengan penumbuk, kemudian ada siku dengan siku, ada siku dengan siku. Laga kaki Ustaz.
ada belaga kaki, masya-Allah. Yang mana yang terbaiknya? Yang terbaiknya adalah kita ambilnya cara yang beradab. Sebenarnya penumbuk dengan penumbuk ni isyarat kita ni ialah penumbuk ni kan buku 5 satu, yang kedua nak berlawan, penumbuk ni nak berlawan, cuma orang sini tunjuk penumbuk. Orang faham penumbuk tu apa? Nak bergaduh kan. Okey. Jadi tak sesuai lah kita guna dengan penumbuk. Yang terbaiknya adalah kita letak tangan kita pada dada kita, kemudian kita tundukkan sikit kepala kita. Tunduk kepala sikit, jangan rokok lah. Tunduk kepala sikit sebagai sambil kita ucapkan salam. Assalamualaikum, apa khabar, tu. Ini yang terbaik. Sebab itu kita kena cari cara yang terbaik. Jangan kita ikut budaya yang menunjukkan kita ni suatu bangsa yang ganas, suatu bangsa yang tidak berkasih sayang. Sebab itu tumbuk ni tak sesuai. Yang sesuainya adalah kita letakkan tangan pada dada kita, kemudian kita tunduk sikit yang kepala kita dan beri salam. Itu yang terbaik lah. Okey. Kenapa kita bicara tajuk ni sedangkan kita berada dalam tempoh pandemik? Saya rasa tajuk ni tak sesuai, Ustaz, kalau kita bincang sebab ni waktu ni. Tapi ini sekadar untuk memberikan ilmu sebenarnya. Untuk memberikan ilmu, kita nak bincang tentang Allahumma salli alaihi wasallam. Salam bersalaman ni adalah sunnah yang telah menjadi adab, jadi adat dalam masyarakat kita. Dia adalah sunnah yang telah menjadi adat pada kita. Mudah-mudahan nanti bila kita dah lepas ataupun kita dah bebas daripada wabak COVID-19 ni, kita akan menghidupkan sunnah ini, atau menghidupkan kalau kita kata budaya inilah, cuma kita kena ambil daripada sunnah Nabi SAW. Kita kena tahu bahawa yang bersalaman tu adalah daripada Nabi SAW, daripada Nabi ataupun sunnah yang ditinggalkan oleh Nabi SAW. Okey. Yati dan sidang pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala sekalian, saya nak bawa tentang rasional akhlak. Apa sebenarnya kebaikan kita dapat dengan bersalaman ni? Semacam semalam yang minggu lepas kita bicara tentang memberi salam. Rupanya memberi salam doa. Kita tak tahu bahawa mungkin dengan sebab orang memberi salam pada kita, Assalamualaikum, selamat sejahtera ke atas kamu, selamat atas kamu, itu yang menyebabkan Allah pelihara kita daripada segala musibah. Mungkin satu, mungkin yalah, kita keluar daripada masjid, tiba-tiba ada lori lalu, kita pun apa yang menyebabkan kita berhenti, mungkin dengan sebab orang doakan tadi tu. Satu, orang doakan, Assalamualaikum, selamat atas kamu. Jumpa lagi orang ni, Assalamualaikum, Allah, selamat atas kamu. Kan arti cantik. Maksudnya Allah, kita tak perasan rupanya ucapan salam tu adalah doa. Jadi kenapa kita sebelum ni kita susah nak beri salam pada orang, sebab kita rasa ucapan salam tu adalah sapaan saja, nak menyapa dia, ataupun sebagai satu cara untuk berkomunikasi je. Tak. Inilah hebatnya Islam, dia saling mendoakan. Jadi kita tahu tentang tu. Okey. Yang pertama sekali, kalau kita bincang tentang hikmah ataupun rasional dari sudut akhlak salam bersalaman ini, yang pertama sekali adalah Islam merupakan satu agama yang amat menitik beratkan adab dalam berkomunikasi, sesama Islam dan bukan Islam. Jadi sabda baginda SAW, innama bu'ithtu liutammima salihal akhlaq. Sesungguhnya aku tidak diutus melainkan untuk menyempurnakan kebaikan akhlak, untuk kebaikan akhlak. Dalam hadis yang lain kita kata innama bu'ithtu liutammima makarimal akhlak. Untuk tidaklah aku diutus melainkan untuk menyempurnakan akhlak ataupun memperbaiki akhlak. Jadi Islam adalah satu agama yang menitik beratkan tentang akhlak. Adab dalam berkomunikasi. Ada adab dalam berkomunikasi. Kadang-kadang orang datang, kau ni beri salam dah dulu kan. Ni masuk-masuk tak beri salam dulu. Jadi adabnya beri salam dulu. Bila bertemu beri salam dulu. Dia bukan sekadar kita nak menyapa, tapi kita kena ingat bahawa mungkin kita kata dia menyapa, tetapi kalau kita niatkan dia adalah sunnah, dia adalah doa, dia adalah hadiah secara spiritual untuk saudara kita, masya-Allah, besar pahala kita, besar pahala kita. Okey. Itu yang disebutkan tentang tu. Yang kedua, kalau kita rujuk pada perkataan di atas tadi tu, ma min muslimaini yaltaqiyani fayatasafahani illa ghufira lahum qabla yatafarraqa. Bermaksud tidaklah bertemu dua orang Muslim kemudian dia saling berjabat tangan, saling bersalaman, illa ghufira, kecuali diampunkan kepada keduanya qabla ayatafarraqa,
Rupa-rupanya hikmah yang kedua ataupun rasional yang kedua adalah diampunkan dosa keduanya sebelum keduanya berpisah. Keduanya berpisah. Tadi mungkin yalah kita pergi masjid pakai selipar buruk Yati sebab takut kena curi kan. Lepas tu datang orang kemudian dia tengok ini macam selipar tandas masjid ni. Dia pun pakai masuk dalam tandas ambil uduk basah-basah. Lalu dia kata ciri-ciri selipar dalam masjid ni ciri-ciri selipar dalam masjid ni dia buruk kan, dia buruk, jadi dia orang pakai lah kan. Pakai yang sahabat tu datang dengan selipar buruk sebab takut kena curi. Jadi Allah, itu pun satu yang kita nak sentuh tentang jangan potong selipar jangan potong selipar di masjid untuk kegunaan tandas. Sekarang ni dah ada jual lah, wakaf untuk masjid, wakaf untuk surau. Jangan potong. Sebab kalau potong dia memberi gambaran kepada masyarakat luar, terutamanya yang bukan Islam, bahawa orang Islam suka curi selipar. Nampak Orang Islam suka curi selipar. Sebab potong tu maksudnya macam mana Ustaz? Mana selipar tu dari hidup selipar yang sempurna, dipotong depannya, dipotong belakangnya. Dicacatkan selipar tersebut. Dicacatkan. Kadang-kadang dia lekuk-lekukkan depan dia. Dia lekuk-lekukkan depan dia. Sebagai tanda ni selipar tandas masjid. Selipar tandas masjid. Okey, anda kata kebanyakanlah yang kontraktor-kontraktor kita panggil untuk betulkan lampu lah, untuk wiring dalam tandas lah apa. Kadang-kadang bukan Islam. Bila dia masuk ke tandas masjid-masjid kita, nampak selipar yang dipotong depan, potong belakang. Dia kata orang Islam ni suka curi selipar ni. Sebab itulah masjid terpaksa potong depan, potong belakang. Itu memberi gambaran fitnah sebenarnya. Bahaya kan, kita rasa macam biasa je. Fitnah, nak curi-curi lah. Selipar RM2 je kan. Selipar RM2 je. Nak curi-curi lah, beli lagi, tak masalah pun. Mungkin orang tu yalah, wallahualam, mungkin kasut dia hilang, nak balik tak ada selipar. Kurang-kurangnya pakai selipar masjid tu, yalah, alhamdulillah telah berkhidmat pada dia, telah memberikan manfaat pada dia. Tak payahlah nak potong-potong selipar, potong depan, potong belakang kan. Kena kaki orang tu besar, pijak najis juga akhirnya sebab dipotong depan, potong belakang. Itu disebut tentang tu. Sebut tentang tu. Okey. Jadi Allah SWT bila kita sebut perkataan saling bersalaman, Allah ampunkan dosa keduanya. Ya Allah ampunkan dosa keduanya. Itu yang kedua. Yang ketiga, bersalaman ni merupakan satu sunnah yang disepakati ketika bertemu. Kita pun dah bincang tentang hadis yang di atas. Dan sejarah bersalaman tu. Yang pertama sekali, Nabi SAW sebut yang diriwayatkan oleh Huzaifah Al-Yamani tadi, bila bertemu dua orang mukmin kan, bila bertemu mukmin dengan mukmin yang lain, memberi salam kepadanya kan, wa akhadha bi yadihi, dan mengambil tangannya untuk berjabat tangan. Jadi ini merupakan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Okey. Jadi yang ketiganya adalah bersalaman tu merupakan sunnah yang disepakati ketika bertemu. Para sahabat juga bersalaman sebenarnya. Para sahabat juga bersalaman. Kalau kita bincang tentang para sahabat bersalaman, okey, kalau riwayat Ibnu Battal menyatakan bersalaman merupakan suatu kebaikan menurut kebanyakan ulama dan Imam An-Nawawi. Qatadah radhiyallahu an berkata kepada Anas bin Malik radhiyallahu an, akanat musafahatu fi ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam? Qala na'am. Qatadah bertanya kepada Anas bin Malik radhiyallahu an, adakah perbuatan bersalaman ini juga berlaku di kalangan para sahabat Nabi SAW? Jawab Anas, ya. Hadis riwayat Bukhari. Jadi di kalangan para sahabat juga, masya-Allah, dia bersalaman, dia mengamalkan sunnah yang bersalaman tu. Jadi tak ada masalah. Okay? Jadi dia adalah sunnah yang disepakati. Okay? Yang keempat, kalau kita bincang daripada perkataan fayatasafahani, saling berjabat tangan, saling bersalaman, dia sebenarnya berasal daripada kalimah musafaha, ataupun dia berasal daripada kalimah safha, safaha tamarbuta. Safha ni maksudnya lapang. Kalau kita buku, kitab, kita kata okey, iftah safha, okey, buka muka surat. Kenapa halaman muka surat dipanggil safha? Sebab dia lapang. Okey.
Jadi kalau ruang macam di IKIM FM, ruang di depan tu dia ada landscape apa semua kan, boleh berhimpun, ada dataran. Okey, dataran juga dalam bahasa Arab dipanggil safha. Dataran yang luas terbuka tu dia panggil safha. Maksudnya jadi kita panggil halaman. Maksudnya kita panggil halaman, itu pun mengambil semangat bahasa Arab juga. Maksudnya kan halaman luas. Halaman. Okey. Halaman tu ataupun ruang yang kosong dipanggil halaman. Okey. Kemudian Allahumma sumat, halaman muka surat itu panggil halaman pertama, halaman kedua, halaman ketiga kan. Dan kemudian satu ruang yang kosong kita panggil safha juga. Satu ruang yang kosong kita panggil safha. Rupa-rupanya perkataan fayatasafahani ini maksudnya Allah lapangkan kedua-duanya. Ya, Allah lapangkan kedua-duanya, maksudnya Allah lapangkan kedua-dua hatinya. Ya, Allah lapangkan kedua-dua hatinya. Okey. Kalau kita rujuk dalam satu hadis Nabi yang lain daripada Aisyah radhiyallahu anha, ya, disebut bahawa akhlak Nabi SAW, Nabi ini tidak melakukan perbuatan keji, fahishan wala mutafahisha. Nabi tidak pernah membalas dengan kejahatan. Kemudian Nabi tidak pernah berteriak di pasar. Ini antara akhlak Nabi SAW. Nabi tak cakap lelong, RM1, RM2, tak ada. Itu akhlak Nabi. Nabi tak berteriak di pasar. Dan seterusnya, wala yajzi bisayyi'ati sayyi'ah. Nabi tidak pernah membalas suatu keburukan pada Nabi dengan keburukan. Malah Nabi balas dengan kebaikan. Kata Aisyah, walaki ya'fu wa yasfah. Nabi ini dia tidak akan membalas kejahatan dengan kejahatan, akan tetapi Nabi ini memaafkan. Kalau bincang tentang perkataan ya'fu ni, maksudnya adalah Nabi maafkan tanpa orang tu minta maaf. Sebab kalimah afwa ini berbeza dengan kalimah ghafara. Ghafara kita kena minta, barulah diampunkan. Kalau afwa ni memang sifat Allah, yang sifat Nabi SAW, dia memaafkan walaupun tak minta. Lepas tu dalam doa kita bila bulan Ramadan dah tak ada doa ni kan. Allahumma innaka afun tuhibbul afwa fa'fu anna. Allahumma innaka afun. Ya Allah, sesungguhnya engkau afun. Sifat engkau yang mengampunkan kepada siapa saja yang kau kehendaki walaupun orang tu tak minta maaf. Itu kalimah afun. Apa beza ghafara? Ghafara ni kita kena minta astaghfirullah, kita kena minta pada Allah, barulah Allah ampunkan. Tapi sifat Allah afun, Allah akan ampunkan dosa hamba-Nya walaupun hamba-Nya tak minta ampun. Ini sifat Allah Ta'ala, afun. Tuhibul afwa, dan suka kepada orang yang memaafkan kan. Fa'fu anna, fa'fu anni, ampunkanlah aku ya Allah, ampunkanlah aku. Okey, jadi perkataan wayasfah. Bila sebab perkataan wayasfah, safaha, juga terbit perkataan musafaha, fayatasafahani adalah wayasfah, melapangkan. Ini apa maksud dia? Kalau orang yang berjabat tangan ni, dia akan melapangkan hatinya. Kalau dia bermusuhan, dia bertemu, kalau dia saling berjabat tangan, saling bersalaman, Allah akan lapangkan hati kedua-duanya. Hilang permusuhan tadi, hilang benci, hilang iri hati, hilang sakit hati. Itu hikmah bersalaman. Sebab itu kalau kita perasan dia orang tua kan, kalau kita kecil-kecil gaduh, minta maaf. Minta maaf. Salam. Salam dia kata. Salam. Tak boleh cakap minta maaf je. Kena salam. Salam. Okey, rupanya salam itu akan melapangkan dada kita. Seolah-olah macam ada connection, macam ada talian, ada perhubungan. Bila Allah SWT bersalamannya, macam seolah-olahnya dia terpasang soket itu. Tertaut. Dan ada tertaut, Ustaz. Tertaut. Dia bertaut. Tertaut kan. Okey. Dia seolah-olahnya macam kita soket letak pada plugnya, terus ada aliran elektrik dalam wire tersebut, Jadi bila bersalaman zap je, terus ada auranya, terus ada rasa kasih sayangnya, terus rasa lapang dadanya, terus rasa memaafkan, dan tak ada sedikit pun tinggal perasaan dengki dan ataupun Allahumma salli ala Muhammad, perasaan maaf tapi tak boleh lupa, tak. Dia terus kosong, lapangkan. Itu sebenarnya hikmah yang kita boleh bincang tentang hikmah dari sudut rasional akhlak bila bersalaman, insya-Allah. Yang pertama, diampunkan dosa keduanya. Yang kedua, ini adalah akhlak dan adab dalam komunikasi sama Islam. Yang ketiga adalah bersalam ini merupakan sunnah yang disepakati.
Yang keempat adalah rupanya perkataan musafaha itu adalah kalimah safha yang bermaksud dilapangkan hati kedua-duanya, insya-Allah. Nanti lepas ni kita bincang cara pula bagi salam. Okey, salam satu tangan, salam dua tangan, salam lepas tu peluk. Kan Ustaz, itu masa bila? Dan bila digalakkan oleh para sahabat dan maksudnya sahabat tentang salam satu tangan, salam dua tangan, salam peluk. Lepas tu satu lagi salam cium tangan. Salam cium tangan ni ada dua lagi, ada dua hukum. Nanti kita bincang lepas ni. Wallah. Boleh kita teruskan tak Ustaz? Kita masuk agak terbatas Ustaz. Sayang masa. Okey, silakan Ustaz. Masya-Allah. Okey. Yang saya buat kajian tentang Allahumma salli cara bersalaman, cara bersalaman. Kita tak bincang, rasa kita sambung kena minggu depan sebab saya tak sentuh lagi tentang psychology of shake hand. Maksudnya dari sudut psikologi berjabat tangan ni, berjabat tangan. Dia ada banyak. Dia ada satu istilah iaitu salam ni dengan istilah dead fish, ikan mati. Kita hulur salam tu lemah je, lembik je, macam tak bersemangat. Itu pun dari sudut psikologi boleh menilai. Dia panggil dead fish. Ikan mati, tak bergerak, lepas tu dia macam letak je tangan dia. Orang yang genggam dia tak genggam pun. Itu pun ada juga dari sudut psikologi rupa-rupanya. Psikologi rupa-rupanya. Okey, kaedah bersalaman dalam Islam. Kalau satu tangan, ni para sahabat buatlah. Satu tangan bila dia selalu jumpa. Okay, kalau selalu berjumpa, bila bertemu, bersalaman tu dengan satu tangan saja. Tangan kanan dengan tangan kanan. Okay. Dua tangan tanda hormat kepada orang yang lebih tua daripada kita. Lebih tua daripada kita. Ataupun kita hormat dari sudut ilmunya, kita hormat dari sudut kedudukan dia. Salam dua tangan. Okay, salam tangan kanan, kemudian dilapik dengan tangan kiri pula. Tangan kiri. Salam dua tangan lah macam ni kan. Salam dua tangan. Okay. Kalau Indonesia tu salam dua tangan tapi jumpa ujung-ujung je. Okay. Yang ketiga, salam berpelukan. Salam kemudian berpelukan. Iaitu pulang daripada musafir. Imam An-Nawawi dia membawakan hadis tentang kisah ini daripada Anas bin Malik radhiyallahu an. Qala rajulun, berkata seorang lelaki, ya Rasulullah, dia kata, wahai Rasulullah, ar-rajulu minna ya. Okey, kita terjemah terus. Seorang lelaki bertanya, ya Rasulullah, seorang daripada kami bertemu saudaranya atau sahabatnya, adakah perlu menundukkan diri kepadanya? Rasulullah jawab tidak. Jadi kita tak boleh tunduk kepala boleh, jangan tundukkan badan kita umpama macam rokok. Itu hanya untuk Allah Subhanahu Wa Taala saja. Kemudian dia bertanya lagi, adakah perlu mendakap ataupun memeluknya? Nabi jawab tidak. Okey, Nabi jawab tidak. Nanti kita bincang tentang. Okey. Dia bertanya, adakah mengambil tangannya kemudian bersalaman dengannya? Nabi jawab ya. Okey. Imam An-Nawawi rahimahullah berkata bahawa berpelukan dan mencium saudaranya yang baru pulang dari musafir itu tidak mengapa, diharuskan. Dikecualikan jika bukan kerana musafir, maka hal itu tidak digalakkanlah. Tidak digalakkan, kata Imam An-Nawawi. Ini disebut dalam kitab Al-Azkar bahawa rupa-rupanya berpelukan ini hanya untuk orang yang pulang daripada musafir saja. Berpelukan hanya untuk pulang yang bermusafir saja. Itu kadang-kadang kat masjid kan, orang lelaki-lelaki ni ialah sebelum pandemik lah kan, lepas Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, lepas kita solat, lepas imam baca doa kan semua bangun selawat sallallahu ala Muhammad sallallahu. Okey, dia pun salam seorang-seorang sampai habis. Lelaki ni dia salam macam tu je, salam tangan je, sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Okey, lepas tu dah habis dah, sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia ada tone dah untuk habiskan dah, sallallahu alaihi wasallam. Pak Imam tengok kat sebelah orang perempuan tak habis lagi, sallallahu ala Muhammad sallallahu Allah. Okey, sebab apa? Sebab orang perempuan ni dia bukan sekadar salam,
dia salam tu mesti peluk dan cium. Cium pula orang perempuan ni dia ada 3 kali. Kanan dulu, mesti 3. Mesti 3. Orang lelaki kalau buat macam tu, jadi kadang-kadang belaga cermin mata lah, belaga muka lah. Sebab dia tak tahu nak kanan dulu ke kiri dulu, kanan kiri. Orang perempuan dah tahu tak nak kanan dulu atau kiri dulu. Jadi Pak Imam dia kata sallallahu alaihi wasallam. Dah habis tengok lagi, pergi jengah kat tempat perempuan, tak habis lagi sallallahu. Sebab orang perempuan dia punya cara dia bersalaman adalah bukan sekadar bersalaman salam tangan, tapi dia mesti datang dengan berpelukan dan cium pipi.